Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusa Atika binti Saiful Bahari dari kelas DEC 4C. Hari ini, Khamis Kepulauan akan membentangkan tentang tajuk pemulihan dalam komuniti. Pengenalan PDK. PDK ialah Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Ialah satu kaedah pembangunan komuniti untuk orang kurang upaya. Program ini dilaksanakan bagi mencegah, memulih dan membangunkan penglibatan aktif keluarga dan masyarakat setempat bagi mengecapi peluang sama rata dalam masyarakat. Ia ditubuhkan atas inisiatif masyarakat setempat dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sejarah awal pendudukan PDK. Yang pertama adalah salah satu program latihan bagi orang kurang upaya. Program ini diterima pakai oleh WU dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kaedah pemulihan dalam komuniti, ia berasaskan daripada terjemahan Community Based Regulation System. Yang kedua pula, kaedah ini dipeloporikan oleh 3 pakar, iaitu pakar perubatan dan pakar psikologi WU yang terdiri daripada Highlander, P. Medis dan G. Nelson. Mereka bertiga ini telah menghasilkan sebuah manual peringkat draft yang setebal 300 muka surat. Yang ketiga pula, pada 1983, Jabatan Kebajikan Masyarakat ini terlibat secara langsung dalam penyediaan manual yang diwakili oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat dan Pegawai Perubatan bagi meneliti draft manual tersebut untuk menilai dan membuasuai kaedah ini di Mesyuarat Kumpulan Pakar Anjuran WU di Manila. Yang keempat pula, Jabatan Kebajikan Masyarakat ini bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu untuk menjalankan satu projek perintis di Batu Rakit berasaskan hasil kajian profil orang kurang upaya yang terdapat di Batu Rakit. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira binti Abdul Rahim. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang elemen PDK. Okey, terdapat 3 elemen PDK yang anda tak tahu. Yang pertama, elemen PDK kepada OKU. Yang kedua, elemen PDK kepada keluarga. Dan yang last sekali, elemen PDK kepada masyarakat. Yang pertama iaitu elemen PDK kepada OKU. Okey, ia berkaitan tentang program latihan dan pemulihan yang bersesuaian mengikut keperluan dan jenis kecacatan. Yang kedua pula, dia tidak diasingkan dari keluarganya, rakannya serta masyarakat di mana ia dibesarkan. Okey, last sekali, memupuk sikap lebih berdikari di kalangan OKU. Okey, dia memupuk sikap berdikari di kalangan murid-murid OKU supaya murid-murid OKU dapat berdikari sendiri. Okey, seterusnya elemen PDK kepada keluarga dan masyarakat. Ia melibatkan insiden kecacatan dapat dikurangkan atau kecacatan lebih teruk dapat dicegah melalui intervensi awal dan sokongan keluarga yang telah dilatih. Seterusnya, meningkatkan kesedaran di kalangan ahli keluarga akan potensi anak mereka untuk membangun dengan latihan dan bimbingan. Seterusnya, meningkatkan keyakinan komuniti terhadap keupayaan yang adil dan menjadikan masyarakat lebih matang dan lebih penyayang. Sekian, terima kasih. Terdapat 6 objektif dalam PDK. Yang pertama, membolehkan orang kurang upaya mengekalkan keupayaan fizikal dan mental di mana ke tahap maksimum. Ianya fokus dari pemulihan aspek anggota macam membuat fisioterapi, pemulihan secara fizikal agar mereka dipermudahkan untuk berjalan dan pergerakan yang mungkin lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kedua pula ialah membolehkan orang kurang upaya mendapat akses pada perkhidmatan dan peluang di mana penting untuk orang kurang upaya sebab mereka ada hak mereka tersendiri untuk pada akses perkhidmatan berdasarkan kesihatan sosial. Yang ketiga ialah mengekalkan penyataan penuh dan interaksi sosial untuk orang kurang upaya dalam komuniti. Dalam PDK ini, pihak yang berkuasa akan membuat
Pelbagai program yang akan dilakukan untuk memberi peluang dari aspek peluang pekerjaan, pertanian, politik dan perkhidmatan awam. Dan 4 pula menegakkan kebangunan kaedah dan teknik pemulihan yang berkesan dan bersesuaian dengan masyarakat setempat. Kita melihat keupayaan mereka berdasarkan kesesuaian masyarakat setempat dia. Mungkin lain tempat, lain cara. Contoh yang berlaku ialah mengikut wilayah yang berbeza pendekatannya. Di bandar lain, di kampung lain. Dia mengikut tahap yang keupayaan mereka yang tersendiri. Yang kelima pula mengurangkan penempatan jangka panjang institusi dengan mengadakan program pemulihan PDK ini. Kita tidak menggalakkan lagi anak-anak orang OKU ini tinggal di institusi JKM. Dia kena berada dalam komuniti, hidup berkomuniti yang akan membantu mereka dari aspek pemulihan mereka yang boleh kekal dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat untuk menjalani pemulihan dan mendapat kesamarataan agar mereka mengelakkan menghantar institusi. Yang keenam pula menggalakkan sikap prihatin. Kita nak galakkan masyarakat di luar sana rasa sama-sama membantu OKU ini kekal bermasyarakat dan menjalani kehidupan seharian seperti anak-anak yang lain. Kita tak boleh mengecualikan mereka kerana mereka berhak rasa apa yang mereka yang kanak-kanak luar lain tu rasa yang sama. Kita kena berlaku adil pada mereka. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Syairah binti Ali. Seterusnya adalah model keperluan OKU di PDK. Ia terbahagi kepada 3, iaitu home base, center base, combination center base and home base. Untuk home base, iaitu OKU yang berasaskan rumah, di rumah ataupun lebih kepada rumah. Jika sesetengah OKU tidak dapat hadir ke PDK, staf akan datang untuk untuk menjalankan program pemulihan itu di rumah pelatih itu sekurang-kurangnya 8 pagi hingga 12.30 hari, iaitu bersamaan dalam 4 jam mengikut keperluan pelatih tersebut. Model yang seterusnya adalah center base dan juga combination center base dan home base, iaitu mereka ini akan hadir di PDK untuk menjalankan program pemulihan mengikut keperluan masing-masing ataupun keseluruhan keperluan mereka sekurang-kurangnya 5 hari. Aktiviti yang ada di PDK di Malaysia ialah kemahiran motor kasar seperti cara butang baju dan juga tata cara makan dan adab makan. Bagi motor halus pula, mereka mengajar OKU di PDK cara untuk mentafsirkan emosi atau meluahkan emosi dengan betul lah. Seperti kalau kita marah dengan kawan kita, tunjukkanlah rasa marah, jangan diam je macam tu. Seterusnya aspek deria lah di dalam motor halus. Deria dengar, deria bau, deria rasa dan juga deria yang lain. Di dalam PDK juga mereka mengajar kanak-kanak OKU 3M, iaitu membaca, mengira dan juga menulis. Dalam PDK juga mengajar kanak-kanak OKU ataupun orang OKU untuk perkembangan sosial dan bahasa mereka, kerana kanak-kanak OKU biasanya tahap sosial mereka rendah kerana kebiasaannya kanak-kanak OKU disisihkan daripada keluarga dan juga berasa kesunyian. Jadi di sini di PDK inilah mereka mengajar kanak-kanak untuk lebih bersemangat dan bersosial dengan komuniti. Daripada aspek bahasa pula, mengajar kanak-kanak teknik lah untuk berkomunikasi dengan orang, seperti teknik braille, teknik bahasa isyarat dan lain-lain. Yang paling penting dalam aktiviti di PDK adalah pengurusan diri. PDK amat mementingkan pengurusan diri, di mana akan mengajar kanak-kanak ataupun orang OKU cara untuk membersihkan diri
gosok gigi dan cara uruskan diri dengan betul seperti kanak-kanak atau orang normal yang lain. Di sini juga ada aktiviti-aktiviti yang lain yang berunsur kepada seni, sukan dan bidang muzik. Antaranya adalah sukan rekreasi dan kebudayaan, di mana kadang-kadang yang minat untuk bernyanyi, untuk menari, untuk menasyid dan mengaji, mereka boleh serlahkan di dalam aktiviti ini. Di dalam sukan rekreasi dan kebudayaan lah. Mana tahu mereka boleh melangkah lebih jauh. Seterusnya adalah latihan vocational, di mana mereka mengajar kanak-kanak cara untuk menanam, menjahit dan sebagainya. Mereka juga menerapkan terapi muzik, di antara menggunakan melodi ataupun rentak-rentak lagu yang membawa kepada keterangan. Seterusnya adalah terapi berkuda. Terapi berkuda tergolong di dalam terapi haiwan, di mana kuda dijadikan satu potensi untuk kanak-kanak OKU ataupun OKU melatih diri dengan menaiki kuda ataupun mengusap-usap kuda untuk menimbulkan rasa kasih sayang, seperti contohnya. Seterusnya, sukan yang terakhir adalah sukan Special Olympic. Sukan Special Olympic ni ada macam-macam. Ada badminton, ada lontar peluru, ada macam-macam lagi lah. Banyak. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya cara dan syarat penubuhan pemulihan dalam komuniti, iaitu PDK. Okay, yang pertama syaratnya ialah at least 10 orang LKU, lebih pun lebih bagus. Okay, dan yang kedua, boleh mengikuti atau memasuki PDK sejak lahir sehingga mereka boleh mencapai eksis objektif. Dan yang ketiga ialah untuk membuka atau menubuhkan PDK baru, perlu membuat permohonan, iaitu merujuk kepada pejabat kebajikan masyarakat daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal tuan ataupun puan. Seterusnya, PKMD mendapatkan maklum balas daripada komuniti berhubung dengan persetujuan untuk menubuhkan PDK. Sekiranya komuniti bersetuju, ahli jawatan kuasa iaitu AJK, PDK perlu dibentuk terdiri daripada ibu bapa OKU, komuniti setempat, pemimpin tempatan, wakil jabatan kesihatan, wakil jabatan pendidikan khas dan wakil pertubuhan sukarela kebajikan ataupun agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan. Dan yang terakhir, AJK PDK mengenal pasti sebuah bangunan yang sesuai untuk dijadikan premis PDK dan membuka akaun PDK. Cara dan syarat penubuhan pemulihan dalam komuniti, iaitu pegawai kebajikan masyarakat daerah ataupun dalam ringkasnya PKMD menerima permohonan menubuhkan PDK daripada ibu bapa OKU ataupun komuniti pemimpin tempatan melalui syurat, fax, telefon atau datang sendiri ke pejabat kebajikan masyarakat daerah. Dan seterusnya, PKMD akan mengatur perjumpaan dengan komuniti setempat termaksud ibu bapa OKU dan pemimpin tempatan. Komuniti diminta berbincang dan memberi maklum balas kepada PKMD dalam tempoh 2 minggu dari tarikh perjumpaan. Justru itu, pemulihan dalam komuniti ataupun dikenali sebagai PDK amat memberi banyak manfaat kepada kanak-kanak. Contohnya, kita tahu hala tuju kanak-kanak selepas menjalani PDK. Maksudnya banyaklah peluang yang dia boleh peroleh apabila menjalani. Sebagai contoh, hala tuju yang pertama ialah mempertekadkan pendidikan dan latihan. Sebagai contoh, dia boleh menjaga diri dia. Apa benda yang dia belajar dekat PDK, itulah yang dia akan buat bila dekat luar nanti. Dia boleh jaga diri dia boleh berdikari sendiri, dia boleh
buat benda yang dia kreatif, apa benda. Kiranya PDK tu memberi banyak manfaat sebab dia apa benda yang PDK ajar dia boleh buat bila berada di luar. Kedua pula, mempertingkat latihan dan peluang pekerjaan. Contohnya dia dapat ke arah mencapai kewangan dan menjadi rakyat yang lebih produktif. Jika ia mendapat tempat kerja yang sesuai dengannya, ia boleh menyokong kerjanya yang lagi efektif. Kemudian suasana kerja yang sesuai. Kemudian tugasan kerja yang kreatif, maksudnya bersesuaian dengan kemahirannya, yang akan membuatkan OKU ini berpindah ke tempat yang lagi terbuka. Seterusnya, pusat-pusat mempertingkatkan kemahiran dan meningkatkan latihan. Ia dapat membantu OKU yang kurang berupaya untuk menyesuaikan diri di tempat yang terbuka, tempat kerja. Serta pihak majikan juga dapat memahami permintaan pekerja dan mencapai matlamat yang diimpikan. Akhir sekali ialah hala tuju kanak-kanak yang menjalani PDK. Ia dapat mempertingkatkan kualiti kehidupan. Sebagai contoh, asas dia apabila bekerja, maksud dia dapat elang, dia dapat gaji yang cukup, gaji yang sesuai untuknya. Sebagai kanak-kanak yang yang OKU, yang kurang berupaya mempunyai kemahiran, ia boleh mencari peluang pekerjaan yang sangat luas kerana ia dapat mempertingkatkan kualiti kehidupan dirinya dan serta keluarga. Oleh sebab itu, pemulihan dalam komuniti ini memberi banyak sangat manfaat kepada kanak-kanak yang OKU. Ia memberi kemudahan, pengangkutan awam yang sesuai, tempat rekreasi yang sesuai untuk kanak-kanak. Jadi, hala tuju yang kanak-kanak lakukan, hala tuju kanak-kanak buat, ia memberi banyak kebaikan dalam diri kanak-kanak. Kesimpulannya ialah pemulihan dalam komuniti PDK ini dapat membantu terutamanya ibu bapa bagi membolehkan kanak-kanak mereka mendapat pemulihan dan boleh menjalani satu perkembangan yang baik dan positif mengikut suasana dalam komuniti. Selain itu, berharap untuk komuniti yang lain terutamanya jiran tetangga dapat membantu seperti menyumbangkan tenaga, idea ataupun kewangan. Pertolongan itu amat digalakkan supaya dapat memberi contoh kepada jiran tetangga dan menunjukkan kepada jiran tetangga bahawa pertolongan mereka kepada komuniti ini adalah sangat penting bagi masyarakat. Selanjutnya, berharap PDK ini boleh berdikari seperti menjana kewangannya tersendiri sebagai sebuah persetubuhan dan mereka tidak bergantung kepada kerajaan bagi meneruskan kelangsungan PDK yang memberi manfaat kepada golongan OKU.